Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Wan Zulkifli bin Wan Hassan, kami dari kepada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk bagi kajian kes kami iaitu buli. Next slide. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Fatin Shazana, Suhashini, Sharon Vinod dan juga Lutfi Al-Husni. Next slide. Okey, pembentangan kami akan merangkumi pengenalan, pernyataan masalah, penerangan kes kajian, dapatan maklumat ataupun fakta, analisis kes, kesimpulan, rujukan dan yang terakhir ialah lampiran. Next slide. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bahagian pengenalan. Next slide. Kumpulan kami telah memilih untuk membuat tajuk buli dan kami memilih tajuk ini kerana tahun 2021 merupakan tahun yang hangat dengan masalah buli yang terjadi dalam kalangan masyarakat tidak kira peringkat umur. Kes buli bukan sahaja sering terjadi dalam kalangan pelajar namun juga terjadi dalam kalangan individu yang telah dewasa cuma kurang mendapat perhatian ramai kerana dianggap sudah matang ataupun kejadian buli tersebut terjadi akibat perbuatan mangsa yang memancing individu lain untuk membuli mereka. Selain itu, kami juga ingin mengenengahkan bahawa kes buli merupakan suatu kes yang sangat serius kerana ia meninggalkan kesan yang lama terhadap mangsa seperti trauma yang berpanjangan dan lebih parah jika berlaku kematian. Maka, ia juga akan memberikan kesan kepada keluarga mangsa. Seterusnya, kami ingin menekankan aspek sasiah yang semakin dilupakan dan dianggap tidak penting. Sasiah merupakan sesuatu yang perlu dipupuk dari kecil kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Di mana sasiah bermakna peribadi ataupun personality. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. Oleh itu, kami mengambil kes buli yang terjadi pada tahun 2021 dengan merujuk keratan akhbar yang telah dipilih di dua peringkat yang berbeza, iaitu di peringkat institusi pengajian dan di peringkat tempat kerja. Next slide. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bahagian pernyataan masalah. Next slide. Buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung menjadikan mereka yang lemah akan mematuhi ataupun menghormati mereka yang lebih kuat. Maksud lain pula menyatakan bahawa buli bermaksud tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologik yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan ia bertujuan untuk mendatangkan perasaan tidak selesa, tidak aman, tidak tenteram dan juga tidak harmoni. Pembuli terdiri daripada individu yang lebih tua berbanding mangsanya. Pembuli juga memiliki tubuh badan yang besar, tegap dan juga tinggi. Biasanya melibatkan sekumpulan individu dan pada kumpulan ini mereka kebiasaannya ialah sebaya. Bagi mereka, membuli adalah suatu cara untuk menghilangkan perasaan bosan di institusi pengajian maupun di tempat kerja. Kejayaan mereka membuli individu yang lemah akan menunjukkan mereka kuat dan berkuasa dan juga tidak mudah digertak. Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa mereka suka membuli. Antaranya adalah disebabkan faktor rakan sebaya yang mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku mereka. Individu yang membuli ini mungkin ingin memperlihatkan rasa tidak puas hati mereka. Mereka juga mungkin pernah menjadi mangsa buli dan disebabkan itu, mereka ingin membalas dendam dengan cara membuli orang lain. Selain itu, individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik seperti individu yang hyperaktif ataupun cergas yang melampau sering bersikap tidak mengambil peduli perasaan orang lain dan juga sering menjadi seorang pembuli. Ada juga pembuli terdiri daripada orang yang tidak berjaya dalam pelajaran, nakal dan mempunyai masalah disiplin. Di antara sebab lain juga adalah akibat masalah keluarga ataupun masalah kewangan yang akhirnya menjadikan mereka seorang pembuli. Ada juga di antara pembuli yang menjadi pembuli kerana terlalu dimanjakan oleh ibu bapa ataupun orang sekeliling mereka. Oleh itu, mereka bertindak membuli orang lain dan dilakukan hanya untuk suka-suka sekadar mahu berseronok sahaja. Ada juga pembuli yang menjadi pembuli disebabkan oleh rasa bosan dengan sekolah ataupun tempat kerja dan untuk menghilangkan perasaan bosan tersebut, mereka membuli individu yang lain. Faktor teknologi juga adalah menyumbang kepada gejala ini.
Ini adalah kerana peranan media massa dan cetak yang memaparkan aksi pertuturan dan tingkah laku yang ditayangkan di media elektronik dan cetak menjadi ikutan sehingga seolah-olah pelakon tersebut menjadi role model bagi mereka. Selain itu, terdapat juga pembulian terdiri daripada perempuan dan biasanya peratusannya agak sedikit, namun perkara tersebut mampu mendorong kepada perbuatan yang serius jika tidak dibendung. Jelas kita ketahui bahawa buli merupakan gejala yang mengancam kesihatan dan juga perkembangan pelajar maupun individu yang telah bekerja. Terdapat beberapa jenis buli yang biasanya terjadi di Malaysia, antaranya adalah buli berbentuk fizikal. Buli jenis ini melibatkan pukul-memukul, memeras ukut, menampar, menendang, menolak, mencubit dan juga sepak terajang sehingga menyebabkan kecederaan dan lebih teruk lagi sehingga menyebabkan kematian seseorang. Terdapat juga buli dalam berbentuk buli mental yang mana ia lebih kepada ejek-mengejek. Contohnya mengejek nama bapa pelajar lain kerana pelik ataupun luar biasa. Maka itu dijadikan sebagai bahan ejekan pelajar lain terutamanya bagi senior. Terdapat beberapa kesan yang akan dialami oleh pembuli dan orang yang dibuli. Bagi pembuli, pada kebiasaannya apabila dewasa kelak, berkemungkinan mereka akan lebih cenderung untuk menjadi seorang penjenayah. Selain itu, terdapat juga kesan yang akan dialami oleh mangsa. Bagi mangsa, mereka akan mengalami kesan yang sama ada dari luaran maupun dari segi dalaman. Dari segi luaran, mereka akan membalas dendam kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harga diri mereka yang hilang akibat dibuli. Seterusnya, buli juga akan menyebabkan mereka mengalami kecederaan dan mungkin juga kematian. Dari segi dalaman pula, orang yang dibuli akan menjadi hilang keyakinan diri. Mangsa juga akan sanggup membiarkan dirinya diperlakukan apa sahaja. Ia juga sanggup melakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain dan ada juga mangsa yang tidak mahu pergi ke sekolah ataupun tempat kerja dan yang paling lebih parah lagi apabila mereka sanggup mencederakan diri mereka sendiri kerana merasakan diri mereka tidak berguna lagi. Bagi bahagian seterusnya, saya serahkan kepada saudara Syarwi. Silakan. Terima kasih Syazana. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kajian penerangan kes kajian yang melibatkan kes buli. Okey. Saya akan membincangkan tentang dua elemen kes buli, iaitu elemen di institusi pengajian dan juga elemen di tempat kerja. So, untuk institusi pengajian, antara penerangan kes ialah 3 pelajar senior sebuah madrasah tahfiz telah ditahan kerana membuli 2 pelajar junior dan mereka juga mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap mangsa. Ketiga-tiga pelajar senior tersebut juga didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap 2 kanak-kanak di bilik asrama sebuah madrasah tahfiz di Hulu Langat. Seorang lagi rakan kepada 3 tertuduh juanak itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang serupa. Dan mahkamah juga telah menetapkan bahawa 29 Disember untuk pendengaran laporan akhlak sebelum hukuman dijatuhkan ke atas ketiga-tiga pelajar senior madrasah tahfiz tersebut. Untuk kes yang seterusnya iaitu kes buli di tempat kerja, ini adalah melibatkan kes di mana 4 individu telah ditahan oleh polis Klang Selatan dengan kejadian yang berkaitan dengan 2 pekerja lelaki yang dipukul secara bergila-gila kerana mereka didapati berpuasa semasa berada di tempat kerja. Kedua-dua mangsa tersebut telah dipukul menggunakan sebatang rotan oleh majikan dan seorang lagi pekerja sokongan. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Syamsul Amar Ramli telah menerima satu laporan polis pada pukul 4.16 petang di Balai Polis Klang berkaitan kejadian yang melibatkan 2 lelaki tersebut. Okay. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang dapatan maklumat ataupun fakta yang berkaitan dengan topik kes buli. Okey. Ini adalah keratan akhbar yang
berkaitan dengan 3 pelajar senior Madrasah Tafiz yang didapati mencederakan 2 pelajar junior. Okey. Hasil daripada siasatan lanjut mendapati bahawa aktiviti buli ini berlanjutan selama beberapa bulan yang mana kedua-dua mangsa telah diragging dan diugut. Dan hukumannya ialah mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika disabitkan dengan kesalahan tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kes buli di tempat kerja. Ini adalah keratan akhbar yang melibatkan kes pukul pekerja kerana mereka berpuasa di tempat kerja. Dan oleh itu 4 individu telah ditahan. So, hasil daripada siasatan kes ini, kedua-dua mangsa telah dipukul dengan menggunakan sebatang rotan oleh majikannya dan seorang lagi pekerja. Dan untuk pengetahuan semua, mereka telah dipukul secara bergile-gile. Polis daerah Klang Selatan telah menegaskan bahawa kes ini tidak melibatkan sebarang unsur ataupun elemen isu perkauman. Dan hukuman yang telah dikenakan ialah kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, 506 Kanun Keseksaan dan 298 Kanun Keseksaan, dan kesemua suspek telah direman di Mahkamah Klang. Seterusnya, untuk topik analisis, saya serahkan kepada Lutfi. Terima kasih Saudara Sharwin. Seterusnya saya akan menyampaikan berkenaan analisis kes. Next slide. Jadi terdapat 5 pilihan tajuk analisis kes yang dipilih, iaitu hubungan sama insan, komunikasi, personality, emosi dan stres serta konflik. Pertama, analisis kes adalah hubungan sama insan. Manusia boleh menggunakan akal dan fikiran untuk memajukan manusia. Bagi kes buli di institusi pengajian, pelajar-pelajar senior terbabit tidak mempunyai belas kasihan terhadap pelajar junior yang dibulinya. Bagi kes buli tempat kerja pula, majikan bukan Islam tersebut tiada sifat murni dan toleransi terhadap pekerja Islamnya yang wajib berpuasa. Seperti yang diutarakan oleh Abraham Maslow, keselamatan amat penting dalam keperluan manusia. Bagi analisis kes yang kedua, iaitu komunikasi, bagi kes buli di institusi pengajian, pelajar senior terbabit menggunakan komunikasi bukan lisan seperti kinesis, iaitu menggunakan pergerakan tubuh badan dan mimik muka serta pada pelajar junior. Selain itu, mereka menggunakan tingkah laku sentuhan, iaitu memukul beramai-ramai terhadap pelajar junior berkenaan. Paralanguage juga turut dilakukan di mana mereka menunjukkan emosi negatif pada pelajar junior terbabit hingga menyebabkan pelajar junior berkenaan tidak menyenangi dan tidak memahami cara pergaulan pelajar senior terbabit hinggalah berlakunya yang dikatakan buli tersebut. Bagi analisis kes yang ketiga, iaitu personality, bagi kes buli di institusi pengajian, kesemua pelajar senior tersebut mempunyai ciri-ciri personality, iaitu kesedaran dan berpendapat sama. Mereka berniat melakukan buli dan ragging terhadap pelajar junior yang kecil dan lemah. Mereka juga mempunyai sifat ego, iaitu ingin memuaskan idea ragging atau membuli terhadap pelajar junior tersebut. Dan boleh disimpulkan, kesemua pelajar senior berkenaan adalah merupakan personality jenis A, iaitu agresif. Agresif mereka dilepaskan pada pelajar junior yang lemah tersebut hingga mendatangkan kecederaan pada fizikal dan mental pelajar junior. Analisis kes yang keempat adalah melibatkan emosi dan stres. Bagi kedua-dua kes, mangsa buli mempunyai distress, iaitu merasa diri tidak selamat. Bagi buli di tempat kerja, mangsa dipukul dan diugut oleh majikan, bahkan dihina agama. Bagi kes buli di institusi pengajian pula, pelajar junior tertekan apabila diugut jika mereka memberitahu tentang kes buli pada pihak asrama. Dan yang terakhir adalah konflik.
Bagi kes buli di tempat kerja, majikan terbabit mempunyai konflik jenis personality dan konflik substansif. Seperti yang kita sedia maklum, setiap individu mempunyai personality yang berbeza-beza. Dari perbezaan ini timbullah rasa seperti marah, geram, benci dan sebagainya. Konflik personality juga dikenali sebagai konflik emosi. Sebab berlaku konflik dari majikan adalah melibatkan latar belakang pekerja seperti iaitu agama yang berbeza. Jadi tidak dinafikan berlainan pegangan agama juga sedikit sebanyak mampu mencetuskan konflik majikan dan pekerja. Jadi slide seterusnya saya serahkan kepada saudari Suhashini. Terima kasih saudara Lutfi. Pada kesimpulannya, kes buli yang berlaku di sekolah, institusi dan tempat kerja semakin berluas dan menjadi-jadi. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan, masyarakat dan pihak lain-lain. Terdapat banyak langkah yang efektif yang boleh dijalankan bagi memendung jejala ini bagi pelajar sekolah dan pelajar institusi. Antaranya, langkah yang untuk mengatasi jejala buli ialah dengan mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya jejala buli. Selain itu, menguatkuasakan undang-undang yang ketat terhadap pembuli juga dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengatasi jejala buli. Dalam pelaksanaan hukuman ini, pihak kerajaan memainkan peranan yang penting bagi memastikan hukuman berat dikenakan ke atas pembuli. Dengan itu, pembuli akan berasa takut untuk membuli dan mereka tidak akan mengulangi buli ini terhadap orang lain. Langkah seterusnya untuk mengatasi jejala buli ialah dengan mempelajari seni pertahanan diri. Contohnya, seni pertahanan diri yang boleh dipelajari oleh para pelajar di sekolah ialah taekwondo, seni silat gayung, wushu dan sebagainya. Apabila seorang pelajar mempelajari seni pertahanan diri, mereka akan dapat mempertahankan diri mereka apabila diserang oleh pembuli. Next slide. Kes buli di tempat kerja dapat dilihat dalam bentuk buli secara langsung atau tidak langsung. Tindakan ini dianggap sebagai penindasan apabila disengajakan berulang dan menyebabkan anda merosakkan mental. Contoh buli secara langsung adalah mengecam berulang kali, menghina secara lisan atau bertulis, pengecualian sosial yang disengajakan, gangguan terhadap barang peribadi atau peralatan kerja dan juga pendarahan fizikal. Seterusnya, contoh bagi buli secara tidak langsung adalah sabotaj kerja orang lain, menyebarkan kabar angin palsu, gosip, memaksa tuntutan kerja yang tidak masuk akal yang dirancang untuk mengakibatkan mangsa gagal. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil dalam menangani jejala buli di tempat kerja. Pertama, jangan berdiam diri dan berharap isu itu akan hilang. Cuba mengatasi keadaan dengan tegas memberitahu orang itu bahawa tindakan lakunya tidak dapat diterima dan bahawa mereka harus berhenti. Seterusnya, salah satu langkah untuk mengatasi buli di tempat kerja adalah dengan melaporkan buli di tempat kerja kepada penyelia atau sumber manusia dan jika perkara tidak dapat diselesaikan atau terus meningkat. Selain itu, biasakan dengan polisi, prosedur dan peraturan syarikat sehingga anda mengetahui hak anda sendiri sebagai pekerja dan juga dapat memilih tindakan terbaik untuk menangani masalah buli tersebut. Next slide. Ini adalah rujukan yang kami telah guna untuk membuat kajian ini. Next slide. Seterusnya, kami akan tayangkan 2 video mengenai kes buli. Marilah kita menonton video tersebut bersama-sama. 3 pelajar sebuah pusat tahfiz mengaku bersalah atas tuduhan membuli 2 orang kanak-kanak di bilik asrama sebuah madrasah tahfiz di Hulu Langat pada 31 Oktober 2021. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pada 29 November 2021 atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap 2 orang mangsa yang berusia 10 dan 12 tahun. Ketiga-tiga tertuduh juvana berusia 16 dan 17 tahun itu mengaku bersalah
bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Syahrul Sazli Mat Sain sehingga mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Bagaimanapun, mahkamah menetapkan tarikh 29 Disember depan untuk memperdengarkan laporan akhlak sebelum hukuman dijatuhkan. Dalam mahkamah sama, seorang lagi pertuduhan iaitu Muhammad Muaz Zainul Abidin, 24 tahun, yang juga rakan kepada 3 tertuduh juvana itu, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan sama. Susulan itu, mahkamah menetapkan tarikh sama bagi sebutan semula kes. Mahkamah turut membenarkan 3 tertuduh juvana itu diikat jamin sebanyak RM1,000 Malaysia setiap seorang dan Muhammad Muaz diikat jamin sebanyak RM1,500 Malaysia. Terdahulu terdapat laporan mengenai 2 beradik yang dipercayai menjadi mangsa buli sekumpulan pelajar senior di sebuah pusat tahfiz di Hulu Langat. Difahamkan kejadian itu terbongkar apabila bapa saudara 2 pelajar itu melihat ada kesan kecederaan pada badan dan muka mereka lalu membuat laporan polis. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Syamsul Amal Ramli berkata, kedua-dua mangsa telah dipukul dengan menggunakan sebatang rotan oleh majikannya dan seorang lagi pekerja. Siasatan awal polis mendapati kejadian berlaku semasa lelaki tersebut berada di rumah majikannya di Bukit Tinggi, Kelang. Dipercayai berpunca daripada majikan memarahi mangsa kerana berpuasa. Majikan lelaki tersebut juga telah mengambil sepucuk pistol yang berada di pinggang salah seorang daripada 2 lelaki tersebut dan mengacukan ke arahnya dan mengeluarkan ugutan yang menghina agama. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, 506 Kanun Keseksaan dan 298 Kanun Keseksaan dan kesemua suspek akan direma di Mahkamah Kelang hari ini. Beliau sementara itu menasihatkan masyarakat atau mana-mana individu agar tidak menyalahgunakan media sosial dengan berkongsi sebarang provokasi yang boleh menyentuh sensitiviti perkauman sehingga menjejaskan keharmonian kaum dan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang bertindak di luar batasan undang-undang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan 6.